Nama saya Nur Syafiqah Akilah binti Muhammad Nasir, nombor pendaftaran 04 DEM 21F1012. Nama saya Ala Nabila binti Rizulkana Azam, nombor pendaftaran 04 DEM 21F1011. Nama saya Nori Sharmila binti Muhammad Nazri, nombor kad matrik saya 04 DEM 21F1013. Saya nama Husna Indah binti Kardi dengan nama pendaftaran 04 DEM 21F1006. Saya Siti Nuratika Ayuni binti Muhammad Iswardi, nombor matrik ialah 04 DEM 21F1008. Apakah seni bina PLC? Istilah seni bina PLC merujuk kepada spesifikasi reka bentuk pelbagai komponen perkakasan dan perisian PLC dan cara ia berinteraksi antara satu sama lain untuk membentuk keseluruhan sistem PLC. Seni bina PLC adalah berdasarkan prinsip yang sama yang digunakan dalam seni bina komputer standard. Walau bagaimanapun, seni bina PLC berbeza kerana reka bentuknya berasaskan menyediakan kebolehpercayaan yang tinggi, imuniti terhadap persekitaran industri yang keras, kemudahan penyelenggaraan dan akses kepada sejumlah besar input dan output, persisian. Asas bagaimana seni bina PLC berfungsi. Nadi sistem PLC ialah CPU, unit pemprosesan pusat. Ia terdiri daripada unit kawalan dan pemproses. Unit kawalan CPU menguruskan interaksi antara pelbagai komponen perkakasan PLC, manakala pemproses CPU mengendalikan semua pemecahan nombor dan pelaksanaan program. Contoh, logik tangga. Sajah blok di bawah menerangkan seni bina asas PLC. Aliran data adalah dari peranti input melalui pemproses CPU dan kemudian ke peranti output. Pemproses CPU juga menukar data dengan program dan memori data. Setelah semua data dikumpul, atur cara, contohnya logik tangga, diproses secara kitaran. Data yang terhasil mengalir ke antara muka output untuk penyaman dan pelaksanaan peranti output. Sekarang giliran saya untuk menerangkan tentang ciri-ciri PLC. Ada 3 jenis seni bina PLC yang digunakan dalam industri otomosi. Antaranya ialah tetap, modular dan diedarkan. Secara amnya, kita boleh mengatakan bahawa PLC digunakan untuk aplikasi bersaiz kecil dan kurang kompleks. Bagi PLC modular digunakan untuk aplikasi bersaiz sederhana dan lebih kompleks. Manakala PLC diedarkan digunakan untuk aplikasi bersaiz besar dan meluas merentas pelbagai lokasi. Terdapat beberapa contoh PLC tetap oleh pengeluar berbeza. Antaranya ialah Allen Bradley PLC iaitu Micro, Omron PLC padat, Siemens PLC asas, Delta PLC standard dan Koyo PLC bata. Ini adalah contoh gambar PLC modular. Antaranya ialah Allen Bradley Compact Logic jenis 5370L3 series. Yang kedua, Omron Modular PLC jenis CJ series. Yang ketiga, Siemens PLC S7 jenis 300 series. Seterusnya, Delta Compact Modular Mid-Range jenis AS series. Dan yang terakhir ialah Koyo Micro Modular PLC jenis TL205 series. Sebentar tadi saya menerangkan tentang PLC modular, kini saya akan menerangkan tentang PLC terakhir. Ia agak sama dengan PLC modular tetapi berbeza jenisnya. Antaranya ialah Allen Bradley Control Logic jenis 1756 series, yang kedua Omron Rack PLC jenis CS1 series, yang ketiga ialah Siemens Matic PLC jenis ET200SP, seterusnya Delta PLC jenis AH series dan yang terakhir ialah Koyo Specialized PLC jenis TL405 series.
Terdapat kelebihan dan kekurangan PLC teragih. Antara kelebihannya ialah rangkaian kawalan luas logi dengan berbilang pemprosesan dan titisan 1/10 jauh. Yang kedua ialah pemproses berprestasi tinggi. Yang ketiga, program besar dan memori data. Keempat, mampu mengendalikan sipadu 1/0 yang besar. Seterusnya, boleh mengendalikan sejumlah besar tugas kawalan proses yang kompleks, kemudahan penyelenggaraan dan akhir sekali menjimatkan masa dan wang untuk kos pemasangan. Seterusnya, kelemahan PLC teragih. Ianya bersaiz besar dan tapak pemasangan yang lebih besar. Selain itu, sistem pelekap adalah lebih kompleks daripada PLC cetak. Yang ketiga ialah kos yang tinggi berbanding PLC lain. Akhir sekali ialah kemahiran pengaturcaraan tahap yang lebih tinggi mungkin diperlukan. Fungsi serta pengendalian gambar rajah blok. Fungsi rajah blok. Input dan output blok disambungkan bersama dengan talian, sambungan atau pautan. Garis tunggal boleh digunakan untuk menyambung dua titik logik rajah. Pertama, pemboleh ubah input dan input blok bagi blok. Kedua, keluaran blok dan input blok lain. Ketiga, keluaran bagi blok dan pemboleh ubah keluaran. Blok bermaksud blok atau blok binaan sistem ialah struktur modular dalam SYSML, bahasa pemodelan sistem yang mewakili konsep statistik dan objek dalam sistem. Dalam dunia pembangunan perisian, sebagai contoh, blok menerangkan elemen data dan pengendalian atau elemen aliran kawalan. Blok dalam gambar rajah blok menerangkan banyak sifat yang boleh dikenal pasti yang diambil bersama-sama. Mentakrifkan blok berkenaan, blok menerangkan sistem sebagai koleksi bahagian yang memainkan peranan tertentu dalam konteks tertentu. Unit pemprosesan pusat CPU. Unit pemprosesan pusat CPU terdiri daripada ciri-ciri berikut. Pertama, CPU dianggap sebagai otak komputer. Kedua, CPU melaksanakan semua jenis operasi pemprosesan data. Ketiga, ia menyimpan data hasil perantaraan dan arahan program. Keempat, ia mengawal operasi semua bahagian komputer. CPU sendiri mempunyai 3 komponen utama. Pertama, unit memori atau storan. Kedua, unit kawalan. Ketiga, ALU, unit logik aritmetik. Unit memori. Saiznya mempengaruhi kelajuan, kuasa dan keupayaan. Memori primer dan memori sekunder adalah dua jenis ingatan dalam komputer. Fungsi unit memori ialah: pertama, ia menyimpan semua data dan arahan yang diperlukan untuk pemprosesan. Kedua, ia menyimpan hasil perantaraan pemprosesan. Ketiga, ia menyimpan hasil akhir pemprosesan sebelum keputusan ini dikeluarkan ke peranti output. Keempat, semua input dan output dihantar melalui memori utama. Unit memori ialah saiznya mempengaruhi kelajuan, kuasa dan keupayaan. Memori primer dan memori sekunder adalah dua ingatan dalam komputer. Fungsi unit memori ialah: yang pertama ialah menyimpan semua data dan arahan yang diperlukan untuk memprosesan. Yang kedua ialah menyimpan hasil perantaraan memprosesan. Yang ketiga ialah ia menyimpan hasil akhir memprosesan sebelum keputusan ini dikeluarkan ke peranti output. Yang keempat ialah semua input dan output dihantar melalui memori utama. Seterusnya ialah fungsi dan pengendalian unit perkakasan berikut. Perkakasan PLC gambaran keseluruhan terperinci dengan contoh komponen ialah: perkakasan PLC ialah istilah yang menerangkan komponen fizikal yang membentuk keseluruhan sistem PLC. Setiap bahagian perkakasan PLC direka untuk melaksanakan tugas tertentu. Tanpa semua komponen perkakasannya, sistem PLC tidak boleh beroperasi dengan berkesan. Seterusnya ialah komponen perkakasan asas. 6 komponen perkakasan asas yang membentuk PLC ialah: memproses CPU, sistem pemasangan. Seterusnya, bekalan kuasa. Seterusnya ialah antara muka input dan output. Seterusnya ialah antara muka komunikasi. Dan yang terakhir ialah
peranti pengatur caraan. Pemproses PLC mengandungi 3 komponen asas. Yang pertama ialah CPU PLC ialah unit pemprosesan pusat. Yang kedua ialah memori PLC. Yang ketiga ialah pelabuhan pengatur caraan PLC. 3 sistem pemasangan PLC utama yang digunakan dalam projek automasi industri ialah: yang pertama ialah PLC yang dipasang di rak, yang kedua ialah PLC yang dipasang di rail, yang ketiga ialah PLC yang dipasang pada panel. Terdapat 3 jenis utama bekalan kuasa PLC. Pertama, bekalan kuasa PLC bersepadu. Kedua, modul bekalan kuasa PLC. Ketiga, bekalan kuasa PLC jauh. Jenis input dan output PLC. 2 jenis utama isyarat input dan output PLC ialah analog dan digital discrete. Input analog dan digital kedua-duanya mengukur keadaan medan luaran dan melaporkannya kembali kepada pemproses PLC iaitu CPU, dan output analog dan digital menghantar isyarat arahan daripada pemproses PLC CPU untuk mengaktifkan peranti medan. Perbezaan antara I/O analog PLC dan I/O digital ialah format isyarat, pendawaian isyarat, pemprosesan isyarat. Kriteria pemilihan PLC: kapasiti input output yang diperlukan, jenis I/O yang diperlukan, saiz memori yang diperlukan, kelajuan dan kuasa diperlukan CPU dan set arahan, sokongan dan sandaran pengilang.